Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. So, video kali ini tiada berapa benda yang penting sangat untuk aku share dan kamu, cuma update untuk benda-benda biasa saja. Apa yang benda yang aku share kamu adalah apa yang telah dipost oleh bos kita itu Ahmad Marzuki mengenai ada satu benda yang menarik untuk kita follow dan seterusnya, of course, mengenai isu Sadil. Isu Sadil pun kita akan bincangkan dua benda ni salah yang kita akan bincangkan di video ni. Dan untuk perkembangan terkini, tim Sabah FC sekarang mereka kalau kita berada di Ranau tengah menjalankan proses team bonding lah. So mereka dah melakukan banyak aktiviti lah di Ranau sana. So hopefully benda ni akan memberikan benefit yang cukup besar untuk persembahan yang akan datang, especially persembahan yang akan datang lagi. Dikatakan kita akan melihat dua kelibat baru bakal berada dalam persembahan utama. Itu mungkin aku bilang tu belum pasti lagi. So hopefully ada output yang terbaik untuk Sabah FC lah hasil daripada aktiviti yang telah mereka lakukan ni. So, perkongsian pertama bos daripada bos Ahmad Marzuki, di mana beliau telah mengeluarkan di Facebook beliau sendiri di mana akan diperkenalkan third kit untuk Sabah FC. Ditulis itu macam aku share dengan kamu ni. Salam Jumaat, kuis Jumaat, dia bilang apakah warna jersey third kit Sabah Football Club di dalam sampul surat ni. Basically aku tahu apa warna ni. So aku sempat bercakap dengan bos Marzuki sendirilah sebenarnya mengenai third kit yang akan diperkenalkan ni. Sepatutnya dia diperkenalkan lebih awal, tapi mungkin ada beberapa benda yang tidak dapat dielakkan membuatkan ada delay sikit lah mengenai pengenalan third kit Sabah FC ni. So untuk ni aku akan post di ruang community YouTube aku ni, di mana aku akan, kamu buat tekan kamu lah, aku akan bagi beberapa warna dan kamu buat tekan sendiri. Dan dalam tekan yang aku letak tu ada satu warna yang memang akan menjadi warna untuk third kit jersey kita. So aku nak akan reveal di sini. Kita tunggulah pelancaran third kit kita. Lepas tu baru kita cerita lah, insyaAllah kalau ada budget aku akan beli third kit ni dan kita akan review sama-sama lah mengenai apa yang ditampilkan dan apa kualiti dah. So itu perkongsian pertama. Perkongsian kedua guys adalah mengenai kritikan yang telah diberikan kepada Sadil oleh peminat-peminat pasukan Indonesia sendiri mengenai performance persembahan yang telah diberikan oleh Sadil sewaktu mereka melalui perlawanan antara bangsa diorang, dan salah satunya melibatkan tim yang cukup besar juga, itu Argentina, di mana mereka tewas pada perlawanan itu. Tapi rata-rata pemain Indonesia berpuas hati dengan apa yang mereka tampilkan, kecuali inilah Sadil Ramdhani ni. So aku ada baca artikel tu, kebanyakan artikel tu dikeluarkan daripada berita-berita di Indonesia di Google lah. So banyak yang mengatakan kenapa Sadil memberikan persembahan sedemikian, yang macam dia buat solo run apa semua. Even coach terkini Indonesia pun ada memberi kritikan terhadap beliau, mengatakan mengenai ego beliau. Tapi apa yang aku rasalah, so ini pendapat aku saja guys mengenai kritikan yang telah diberikan kepada Sadil ni. Apa yang dikatakan oleh Sadil bagi aku ada benarnya juga. Apa yang dikatakan oleh peminat-peminat, apa yang dikatakan oleh coach, ada kebenaran masing-masing juga. Tapi of course dia lebih kepada keinginan untuk peminat-peminat pasukan Indonesia untuk melihat Sadil berada di level yang sepatutnya beliau berada di timnas Indonesia. Actually benda ni dia keluar sebenarnya sewaktu prestasi hebat Sadil sewaktu menentang Kelantan United hari itu, di mana Sadil membuat 1 gol dan juga 2 assist, dan mereka heran kenapa Sadil tidak boleh beroperasi. Kejap guys aku kasih mute dulu. Tidak boleh beroperasi seperti mana beliau aksi beliau sewaktu menentang Kelantan United. Kenapa tidak begitu aksi beliau sewaktu menentang Indonesia? So basically itu yang dikritik sebenarnya Sadil ni. So untuk logik aku, again ini adalah personal opinion aku. Aku tidak mengatakan apa yang aku cakap ni benar. Anda juga layak untuk meletakkan opinion anda untuk menidakkan apa yang aku katakan. Tapi ini again personal opinion aku mengatakan bahawa of course Sadil lebih minit permainan, lebih banyak bermain di Liga Super Malaysia dan of course bersama Sabah FC. So amat jarang sekali untuk Sadil beraksi dengan pasukan timnas beliau sendiri. Even beberapa perlawanan sebelum dua international match ni, Sadil pun agak jarang diturunkan sebenarnya. Dan aku yakin juga
formation dan juga keperluan daripada coach Indonesia untuk Sadil amat berbeza dengan apa yang diperlukan oleh coach Sabah FC untuk Sadil. So membuatkan Sadil tidak boleh beraksi seperti mana yang Sadil boleh beraksi di Sabah FC. So itu adalah aku rasa antara reason dia. Satu lagi, sekiranya Sadil beraksi di Liga Tempatan Indonesia, aku rasa benda ni akan berlaku. Pasal again, amat senang untuk beliau mengetahui of course cara permainan di Indonesia dan kemungkinan besar boleh beraksi bersama beberapa pemain yang berada di Timnas Indonesia. So itu pun antara satu reason lagi lah. Jadi di sini aku amat bukan aku cakap kecewa lah, terkejut sebenarnya atas apa yang aku nampak. Pasal jangan kita cerita Sadil je lah. Kalau kita cerita pemain yang kita tahu yang ternama seperti Ronaldo, Messi, mereka pun walaupun di level sedemikian sampai diiktiraf sebagai God, bukan GOD ya, GOAT pun ada dikritik juga penampilan mereka, especially si Ronaldo lagi beraksi di Liga Arab sekarang pun mendapat kritikan juga daripada peminat-peminat bola sepak di sana. So apatah lagi Sadil, dan ini bagi aku adalah perkara biasalah di dalam kancah bola sepak ni. Dan satu lagi artikel telah dikeluarkan bahawa Sadil menerima kritikan yang telah diberikan kepada beliau. Beliau menganggap itu adalah satu benda yang perlu juga beliau lihat dan juga cabaran untuk Sadil supaya lebih mengimprovekan konsisten dan juga fokus mentally, physically untuk perlawanan-perlawanan antara perlawanan seterusnya dengan Timnas Indonesia dan especially untuk Sabah FC, yang mengatakan benda ini tidak akan mengganggu persembahan beliau juga untuk perlawanan yang akan datang. So, hasil daripada isu ni ada juga benda-benda yang menarik aku tengok di sini, bahawa peminat-peminat pasukan bola sepak Malaysia, of course peminat-peminat pasukan Sabah FC sendiri mengatakan bahawa Sadil boleh tinggal saja di Malaysia dan seterusnya dineutralisasikan sebagai warga negara Malaysia. So kalau kita tengok Sadil, kalau aku siap, sudah beraksi sebanyak 3 season untuk di Malaysia, lebih kurang macam tu. So untuk dineutralisasikan at least 5 tahun berada di Malaysia, bekerja, maksudnya bekerja tu dia main bola, dia bekerja lah sekarang. So berterusan lah kerjaya beliau di Malaysia dan boleh dineutralisasikan. Tapi ini bukan Sadil cakap lah. Sadil tak mention pun yang dia mau dineutralisasikan. Tapi ini adalah peminat-peminat pasukan bola sepak tempatan, especially peminat pasukan Sabah FC. So kalau bagi aku, kalau betul dia boleh dineutralisasikan dengan umur beliau yang masih lagi begini muda, bagi aku memang satu aset yang cukup bagus untuk Malaysia dan of course untuk Sabah FC, kerana sekiranya Sadil dineutralisasikan, so kota import tu telah vacant ataupun dikosongkan pada satu. So boleh lagi ambil pemain yang sepatutnya sekiranya perlulah. So itulah dia guys, perkembangan terkini mengenai apa yang ada sekarang, yang hangat diperbincangkan sekarang. Mula-mula tadi adalah third kit kita. So jangan lupa untuk cek aku punya community di YouTube ni. Aku akan letakkan, kamu tekanlah beberapa warna situ, dan salah satu warna tu adalah warna sebenarnya third kit kita. Dan seterusnya mengenai isu Sadil ni, so aku berharap isu ni tidak akan mengganggu gugat mental Sadil Ramdhani. Aku harap apa yang telah aku bincang pada video sebelum di mana aku katakan Rizal Ghazali adalah merupakan Mr. Konsisten yang mempunyai mental yang cukup bagus, boleh dipelajari oleh Sadil bagi menangani masalah ni dan seterusnya memberikan persembahan yang kita inginkan daripada Sadil Ramdhani. So okay guys, itu adalah pendapat aku. Aku ingin menjemput kamu juga untuk meletakkan pendapat kamu juga mengenai isu Sadil ni lah, especially di ruang komentar di bawah. So sehingga kita berjumpa lagi di video seterusnya guys. Assalamualaikum.